Okey, boleh mula Cik Aman? Okey, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih semua cikgu-cikgu yang ada pada hari ini untuk mengikuti LDP Remote Learning using Microsoft Teams. Kita sangat bertuah lah hari ini sebab kita dapat dan mendatangkan kita kan dapat datangkan khas Cikgu Aman sebab kita memang tahu Cikgu Aman ni sangat sibuk dan kami sebagai tuan rumah untuk LDP pada hari ini sangat bertuah lah kerana Cikgu Aman sudilah untuk memberi sedikit tentang Microsoft Teams kepada kami semua hari ini. Okey, sebelum kami memulakan LDP pada hari ini, ingin saya maklumkan kepada semua untuk mutekan supaya rakaman berjalan dengan lancar. Okey, kami akan dibantu oleh kita ada dua moderator hari ini iaitu Cikgu Amira Salim yang saya datangkan khas dari SMK Mahsuri Langkawi Kedah dan saya sendiri Cikgu Farah Hayana. Okey, sebelum kita memulakan LDP hari ini, marilah sama-sama kita mendengar bacaan doa daripada Cikgu Muhammad Hafiz bin Idris daripada Sekolah Menengah Agama Saadah Al-Diniyah. Dipersilakan. Cikgu Hafiz. Cikgu Hafiz boleh onkan mic. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa lataqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasiqillahumma rabitataha wa adim uddaha wa diha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو وشكورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkanlah kemesraan hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah bekas piala hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang gelap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepadamu. Ya Allah, suburkanlah hati-hati ini dengan ma'rifat tentang-Mu. Jika Engkau mentakdirkan kami mati, Ya Allah, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai syuhada dalam perjuangan agama-Mu, Ya Allah. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong, Ya Allah. Perkenankanlah doa permintaan kami ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kak Farah, onkan mic Kak Farah. Okey. Okey, saya menjemput ucapan daripada penganjur untuk LDP pada hari ini iaitu Tuan Pengetua saya iaitu Yang Mulia Tengku Fariza binti Tengku Ibrahim. Silakan Cikgu.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Okay, terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya dan inayah dia kita sama-sama dapat berkumpul dalam alam maya, okay, untuk bersama-sama mengikuti satu sesi perkongsian ilmu tentang pengenalan Microsoft Teams. Dan sebenarnya guru-guru, ini adalah satu hikmah yang paling besar dalam PKP kita. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Aman yang sudi meluangkan masa bersama-sama pengetahuan tentang Microsoft Teams, dan juga guru-guru sekalian, saya berharap kita perlu sentiasa bersedia menghadapi pelbagai perubahan dalam sistem teknologi, dalam sistem pendidikan yang lebih menjurus kepada artificial intelligence dan juga Internet of Things. Peluang yang ada pada hari ini kita sama-sama guna sepenuhnya untuk kita mempelajari ilmu-ilmu aplikasi terkini dalam memudahkan lagi PDPC kita dan seterusnya menjadikan PDPC kita lebih menarik dan berkesan. Dan seterusnya menjadikan kita sebagai seorang guru yang berkualiti. Dan sebagai seorang guru kita juga tidak boleh terlepas daripada satu proses pembelajaran, iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Jadi saya tak mau ucap panjang-panjang sebab kita nak ligar masa, kita nak tengok apa dia yang Cikgu Aman akan bagi kepada kita. Jadi saya mengharapkan semua guru, tak kira di mana anda berada, okay, kita bagi tumpuan dan fokus kepada apa yang nak diceritakan oleh Cikgu Aman. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Tengku Fariza. Okey, seterusnya saya ingin maklumkan kepada semua, LDP kita pada hari ini akan direkodkan dalam SPL KPM oleh SMK Sungai Pasir Kecil. Okey, pastikan anda berada sehingga tamat sesi ini kerana link borang akan diberi di akhir program. Okey, seterusnya tanpa membuang masa, inilah dia penceramah kita, dan tak perlu lagi saya perkenalkan kepada semua. Semua telah mengenali Cikgu Aman. Siapa tak kenal Cikgu Aman? Kalau sebut tentang digital classroom, inilah Cikgu Aman yang kita jemput hari ini. Sedikit pencapaian yang Cikgu Aman telah perolehi, antaranya ialah ikon guru teknologi pendidikan, guru STEM kebangsaan, peserta educational exchange. Patutnya Cikgu Aman ke Sydney, Australia. Okey, tapi disebabkan ada masalah COVID-19 ni, tapi insyaAllah Cikgu Aman akan ke sana juga pada satu hari, mungkin tahun depan, kita tunggulah. Dan Cikgu Aman juga salah seorang pengurusi Digital Classroom Malaysia yang telah hampir mencecah 50k ahli. Okay, saya harap cikgu-cikgu dalam LDP hari ini yang belum lagi menyertai grup Telegram Digital Classroom Malaysia, okay, nanti Cikgu Aman mungkin akan tunjukkan di akhir rancangan untuk cikgu-cikgu masuk ke dalam grup Telegram kerana banyak sangat maklumat dan info yang terdapat dalam grup itu. Okey, Cikgu Aman, tanpa membuang masa, Cikgu Aman boleh teruskan dengan slot kita hari ini, iaitu perkongsian tentang Microsoft Teams. Okey, Cikgu Aman. Alright, okey Kak Farah, terima kasih banyak. Kita akan mute kan? Saya nak share saya punya skrin ni. Okey, semua boleh nampak paparan saya dengan suara okey tak? Okey, Cikgu Aman. Boleh nampak? Okey. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, yang bersa Yang Mulia Tengku Fariza binti Tengku Ibrahim, Ketua SMK Sungai Pasir Kecil Sungai Petani, Kedah. Okey, dan juga guru-guru yang saya kasih sekalian . Okay, jadi untuk hari ini kita lebih kepada berkongsi lah ya. Saya bukan nak mengajar tapi lebih kepada berkongsi bagaimana saya menggunakan remote learning ni semasa PKP. Okey, sekarang ni kan kita tak boleh bersama dengan murid-murid kita. Okey, jadi saya menggunakan Microsoft Teams ni sebagai salah satu pelantar untuk saya berjumpa dengan pelajar saya. Okey. Jadi sebelum saya teruskan dekat sini,
Okey, ingin saya memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan portal Digital Learning KPM. Okey Ada tak dekat sini yang belum pernah masuk dalam portal ni? Dah try dah. Dah Semua try dah? dah berjaya lah sebab Dah masuk. masuk dah. Ya. Dah masuk. Okey, sebab cikgu kena masuk sebab kita nak aktifkan akaun, ya. Kalau cikgu tak biasa masuk, nanti akaun cikgu tu tak diaktifkan. Jadi nanti ada masalah lah. Okey, suka ingin saya maklumkan, okey, untuk cikgu-cikgu nak login ke dalam portal ini, sebaiknya cikgu-cikgu menggunakan in private window. Okey, macam mana dapat in private tu? Okey, cikgu tengok belah kanan ni. Okey, kita ada close ni kan, dekat bawah dia ada 3 titik ni. Okey, cikgu kena klik pada new in private window ni. Okey, ini kalau kita guna Microsoft Edge. Kalau cikgu guna Chrome, okey, Chrome pun sama juga. Okey, ada 3 titik ni. Okey, klik pada new incognito window. Okey kenapa tak gunakan window biasa? Okey, kalau cikgu guna window biasa, saya takut nanti ada setengah komputer dia akan stuck. Nanti dia masa nak login dekat Microsoft Teams nanti, dia akan keep login sampai ke sudah dia tak boleh teruskan. Okey ini disebabkan oleh ID dia konflik dengan ID cikgu yang lain. ID Google tu lah konflik. Jadi sebab tu dia tak boleh masuk. Jadi kita kena gunakan incognito ataupun in private. Okey, setakat itu semua okey tak? Okey. Boleh tak? Okey. Okey, tak laju dah. Sebab kita lagi kita buat relax santai saja. Slow and steady. Ya, santai. Okey. Jadi untuk login dekat portal ni, okey, semua type portal.moi.edu.my. Okey saya ulang portal.moi.edu.my. Okey Selepas kita klik pada portal.moi.edu.my ni, okey, jadi cikgu akan masuk ke paparan portal Digital Learning KPM. Okey Di portal ini, di bahagian home ni, cikgu kena klik pada log masuk. Okey. Bila dah klik pada log masuk, kita kena masukkan ID portal Digital Learning yang bermula huruf G. Okey. Cikgu tidak boleh masuk menggunakan ID Gmail biasa, tak boleh sebab dia dah sync dengan ID KPM. Okey, jadi pastikan menggunakan ID kita punya ID portal Digital Learning tu. Okey, masukkan kalau guru dia mula huruf G, kalau murid dia mula huruf M. Okey. Kemudian kita klik pada next. Okey, dan masukkan dia punya password. Okey. Kemudian bila kita sign in saja, okey, sekarang ni kita dah masuk ke dalam menu utama bagi portal Digital Learning. Okey, setakat sekarang siapa yang belum boleh masuk tolong maklumkan. Siapa yang tak dapat masuk, klik pada button mic tu. Okey, boleh cakap Kalau nak tanya soalan baru klik Kalau tak nak tanya nanti tolong offkan balik. Okey, kalau tak ada pertanyaan, saya anggap semua okey lah Okey, sekarang ni kita tengok di bahagian menu atas menu utama ni, di sebelah kanan ada murid dan dia ada guru. Kita klik pada menu guru. Okey, sekarang ni kita sudah berada pada menu guru. Dia ada buku teks, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, ruang ilmu, bahan PDP, maklum balas dan juga surat siaran. Okey jangan tengok yang bawah, kita tengok di sebelah atas. Okey, di sebelah atas menu guru dia ada aplikasi. Okey, terdapat 4 aplikasi yang berada dalam portal Digital Learning, antaranya adalah KPM, Google, Microsoft dan juga Apple. Okey, untuk hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan aplikasi bagi Microsoft. Okey, jadi saya minta supaya semua klik pada Microsoft. Okey.
Apabila cikgu klik pada aplikasi Microsoft, okey, ini adalah aplikasi yang telah disediakan pada portal digital learning ya untuk bahagian Microsoft. Okey, yang pertama kita ada Office 365, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Minecraft, Microsoft Teams dan juga Whiteboard. Dan kita ada di bawah ni beberapa aplikasi lain ya yang menyokong Microsoft lah ya. Boleh cubalah nanti. Okey, tapi yang saya nak tekankan hari ini adalah berkaitan dengan Microsoft Teams. Okey, kenapa? Sebab Microsoft Teams ni kita boleh gunakan untuk remote learning. Okey, jadi apa tu maksud remote learning? Okey, remote learning ni adalah pembelajaran jarak jauh. Macam cikgu kontrol TV itulah ya. Tetapi kat sini kita kontrol pelajar kita dengan menggunakan Microsoft Teams. Okey, setakat ini semua okey tak? Okey. Boleh follow Boleh. Alright, okey. Bagus ya, kelas hari ni bagus ya. Okey, sekarang semua Cikgu Aman sekejap ya. Saya ikut Cikgu Aman. Ya. Saya sampai tak mana ni. Macam tak boleh nak ikut lah tadi ni. Mana nak cerita? Nak masuk tadi ni yang Masuk Microsoft. cikgu kena pakai akaun portal digital learning yang bermula huruf G. Ya, saya ada yang tu akaun tu ya. Saya nak masuk kat Kalau mana ni? cikgu pakai akaun tu confirm cikgu boleh masuk. Oh, memang saya pakai akaun tu lah G tu. Kalau akaun G tu boleh lah masuk. Okey. Dia Masuk. kalau tak pakai akaun G tu dia tak boleh masuk lah. Oh, okey. Saya boleh dengar semua ni kan. Cuma saya nak saya ikut je lah no. Saya ikut je. Tak, cikgu kena terus buat. Cikgu jangan tengok. Masa saya cakap ni terus kena semua terus praktikal tak mau tengok saja. Kalau tengok saja nanti tak nampak. Ya, dia kena tengok, kena terus buat. Sebab tu saya sedi supaya cikgu dapat terus praktikal. Okey. Man. Okey, saya memang saya praktikal pun sekarang ni kadang-kadang tu dia macam sangkut sikit. Man. Okey. Okey, cikgu boleh on. Okey. Semua okey Okey. Alright, okey. Sekarang ni pada aplikasi Microsoft, okey, saya minta semua klik pada Microsoft Teams. Okey. Bila cikgu klik pada Microsoft Teams, okey. Cikgu kena sign in sekali lagi. Maksudnya dekat sini, sign in yang pertama adalah pada portal digital learning dan sign in yang kedua adalah pada portal Microsoft Office 365. Okey Pasal apa kena masuk melalui, kenapa kita tak boleh terus ke Office? Memang cikgu boleh terus ke Office, tetapi kalau cikgu terus masuk Office, nanti cikgu punya KPI tu untuk masuk login tu dia tak ada. Jadi tolong apa-apa masuk melalui portal digital learning lah. Setiap kali cikgu nak masuk ke portal digital learning. Jangan terus masuk dekat sini. Sebab nanti dalam portal KPM tu dia tak nampak cikgu masuk. Okey, untuk anak murid kita pun kita boleh maklumkan benda yang sama jugalah. Maksudnya pastikan mereka masuk ikut portal digital learning. Okey. Kemudian dekat sini cikgu kena masukkan sekali lagi cikgu punya akaun. Sekejap sekejap. Kat mana saya punya password? Ustaz no? Kena ambil password balik. Okey. Jadi dekat sini untuk kali kedua tu kita login pakai akaun kita tadi yang mula huruf G tu. Okey. Okey, kemudian barulah nanti dia akan masuk ke dalam Microsoft Teams. Okey. Dekat sini, okey, dia akan minta sama ada nak pakai app ataupun nak pakai web. Okey. Apa beza antara app dengan web? Okey. Untuk pengetahuan cikgu, kalau cikgu pakai app, dia lebih stabil dan dia ada lebih banyak fungsi berbanding dengan cikgu pakai web.
Ya. Tetapi untuk pembelajaran kita pada hari ini, saya nak fokus pada web. Ya. Tapi kalau cikgu pakai app tak ada masalah lah. Tapi hari ini saya nak fokus pada web. Okey, cikgu klik pada web. Okey. Sekarang ni kita dah masuk dalam Microsoft Teams. Okey. Setakat lah ni, siapa lagi yang belum boleh masuk, tolong maklumkan. Cikgu boleh on mic kalau nak tanya apa-apa soalan. Cikgu kena pakai laptop ke? Okey, sebaiknya cikgu pakai laptop. Sebab kalau tak nanti paparan cikgu tak sama macam saya punya paparan. Tak boleh pakai handset lah. Kalau cikgu pakai handphone, okey, cikgu pergi dekat Chrome. Okey, dekat Chrome tu, cikgu klik pada 3 titik. Nanti dekat situ cikgu pi dekat ni, apa nama? Dia ada tulis situ macam PC mode ke apa tau. Ya. Kan PC view, desktop view ke kalau tak silap. Dia ada 3 titik tu. Dia ada desktop site. Ya, desktop site. Baru dia punya paparan tu sama macam saya. Kalau tak paparan dia profile dia lain sikit. Macam mana cikgu semula ulang 3 titik lepas tu? Okey, cikgu pi dekat cikgu punya Chrome. Okey, dekat Chrome tu tengok belah kanan atas dia ada 3 titik. Okey, dekat 3 titik tu cikgu klik, cikgu pi bawah sekali. Dia ada tulis situ desktop site. Klik desktop site, nanti dia akan sama paparan macam desktop. Bukan dial pad lah. Apa? Dial pad. Bukan. Rahman. Ya. Rahman. Ya. Nak tanya, saya ni dia keluar sign in again. Macam mana dia keluar Okey, saya nak tanya jap. Saya nak tanya jap. Cikgu tadi cikgu login, cikgu masuk tak dekat private ataupun incognito? Tak, sebab saya memang dah sync dengan sebab tu saya kata tadi, mula-mula tadi saya dah habaq dah. Mesti login, ya, mesti tekan dekat 3 titik ini. Okey, kena pi dekat in private ataupun incognito. Ya. Okay, sebab buka dia konflik dengan cikgu punya Google ID. Oh, alright. So sekarang ni buka Google incognito dulu ya? Ya, buka incognito dulu nah. Alright. Okay. Okey. Okey, ada apa-apa lagi tu soalan tak sebelum saya teruskan? Setakat ni semua okey Okey. Okey saya teruskan Okey. Sekarang baru kita nak fokus ke objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu bagaimana kita nak create team. Okey. Create team ni bermaksud kita create kelas kita. Kelas yang kita nak ajak lah. Okey. Jadi cara untuk create kelas adalah dengan tekan pada create team. Dekat sini dia ada 2 sama ada kita nak create team ataupun join team. Okey. Untuk yang pertama sekali masuk, okey, paparan dia mungkin macam ni. Ya. Cikgu tengok belah kanan, dia tulis situ join or create team. Okey, cikgu klik join or create team, baru dia pergi kat sini. Nampak tak? Cikgu semua okey dah? Boleh nak? Okey, boleh. Ni kita klik pada create team untuk mencipta kelas. Okey. Bila kita klik saja pada create team, okey. Dia ada 4 team yang boleh kita cipta. Okey, yang pertama kelas, yang kedua PLC, yang ketiga staff dan yang keempat adalah other. Okey saya ceritakan satu-satu. Hak mana satu hak cikgu nak pilih. Untuk kelas adalah kelas cikgu. Ya. Maksudnya kalau cikgu nak bina kelas, cikgu kena pakai kelas. Cikgu jangan pakai hak lain tu. Jangan pakai PLC, staff ada tu jangan klik. Okey, pasal apa? Okey, sebab hanya kelas saja yang cikgu boleh bagi assignment. Untuk hak 3 hak lain ni tak ada assignment. Ada? Okey, jadi kita kena klik kat kelas ni. Okey. Dan satu lagi kelebihan pada kelas adalah dia ada kelas notebook. Ya. Apa tu kelas notebook? Okey, kalau cikgu biasa pakai OneNote, okey. OneNote ni kelebihan dia cikgu boleh masukkan cikgu punya nota dan cikgu boleh guna digital ink dekat situ. Okey. Tapi kalau kelas notebook ni adalah buku yang cikgu buat tu, cikgu dah belajar dengan saya dulu pakai digital ink tu,
cikgu boleh hantar kepada semua pelajar kita. Ya. Maksudnya contohnya cikgu ada satu bahan, cikgu nak photostat, cikgu nak bagi kat budak. Dia macam ni lah. Dalam Microsoft Teams ni, cikgu boleh copy buku cikgu tu, cikgu boleh hantar kepada semua budak. Ya, dengan menggunakan kelas notebook. Yang itu cikgu akan belajar dengan saya untuk hari lain. Hari ni saya tak mau ajak hak tu pening. Kita ajak hak simple saja. Okey. Untuk PLC, PLC ni untuk guru dengan guru. Contoh sama ada guru sekolah cikgu ataupun guru sekolah lain. Kita pakai PLC. Kelemahan dia tak ada assignment dan dia tak ada kelas notebook. Dia tak ada, dua ni dia tak ada. Okey. Kemudian pada staff. Staff ni kelebihan dia ada staff notebook. Dia sama macam kelas tadi. Kalau kelas dia ada kelas notebook, kalau staff dia ada staff notebook. Tetapi kelemahan dia adalah dia tak ada assignment. Kalau kelas dia ada assignment, staff dia tak ada assignment. Ada? Okey. Ada. Ada ni adalah tempat untuk kita nak jemput orang luar masuk. Contohnya cikgu nak panggil orang-orang luar yang bukan organisasi cikgu tu, cikgu nak panggil, cikgu boleh guna pada ada. Sebab kenapa? Bahagian ada ni, dia ada cikgu boleh buat kita panggil public. Hak lain ni semua private. Ada ni public. Public ni maksudnya cikgu boleh invite email selain daripada email MOE. Okey. Tetapi kat sini masalah lah ni adalah MOE dia tetapkan syarat hanya email MOE saja. Dia dah restrict. Jadi cikgu tak boleh invite selain daripada email MOE. Tapi Microsoft Teams sepatutnya boleh. Tetapi MOE dah restrict sebab dia nak semua pelajar pakai email MOE. Okey, jadilah ni semua klik pada kelas. Okey, bila cikgu klik pada kelas, cikgu masuk. Cikgu, saya minta cikgu jangan duk main. Saya duk nampak ni cikgu duk main ni. Cikgu main apa mah? Cikgu duk tengah syok ni, cikgu duk explore nampak no. Cikgu duk try, cikgu tak boleh no. Cikgu lah ni, cikgu apa nama tadi? Tamizi kan cikgu apa? Cikgu Nur Zaini no. Cikgu Nur Zaini ni dia tengah share screen. Dia dah hijack saya dah ni. Cikgu Nur Zaini dia hijack saya, dia buka dia punya screen. Minta cikgu jangan tekan butang share lah. Yang ni untuk cikgu Aman share. Ya. So cikgu tak boleh hijack saya no. Okey. Sebab tadi saya nampak tadi ada cikgu dia tengah cuba dia klik untuk nak control saya punya komputer. So cikgu tolong jangan klik lah hak tu no. Ya, saya control. Okey cikgu. Nampak tak skrin saya lah ni? Okey. Boleh nampak tak? Nampak dah cikgu Aman. Okey. Jadi pada bahagian create your nampak, team ni adalah tempat untuk boleh nampak tak? Boleh. Boleh Okey. Jadi pada create your team ni dekat sini kita akan masukkan nama kelas kita. Contohnya kelas yang saya nak cipta adalah tingkatan 5 Prisma. Okey, 5 Prisma. Okey. Ni masukkan nama kelas kita. Okey, bahagian description ni adalah cikgu ajak 5 Prisma tu pasal apa? Ceritalah sikit. Okey, jadi saya ajak sign tingkatan 5 Prisma. Okey. Ikut cikgu lah, cikgu nak pakai hak ni kan, nak bagi detail lagi pun boleh Saya biasa hak ni je. Jadi saya faham lah. 5 Prisma ni saya ajak sign. Okey. Kemudian cikgu klik pada button next. Okey. Bila cikgu dah klik pada button next, cikgu kena add cikgu punya student. Tapi tak apa. Cikgu tekan skip dulu. Tekan skip. Tak perlu add lagi Skip dulu. Lah ni cikgu dah masuk paparan pada kelas cikgu. Sampai dekat sini okey tak? Saya okey. Siapa yang ada masalah untuk mencipta kelas? Ya? Okey. Dia biasanya hak yang saya nampak, cikgu tak boleh login. Hak tu je masalah. Bila start cikgu dah boleh login, cikgu dah boleh buat kelas cikgu, tak ada masalah.
Dia isu biasanya cikgu tak boleh login tu sebab cikgu tak guna private ataupun cikgu tak guna incognito. Itu je biasanya. Cikgu tekan terus Chrome tu, cikgu terus login. Itu jadi masalah. Cikgu kena login pakai, cikgu kena buka dulu incognito, baru cikgu boleh login. Ya, kalau tak nanti dia tak boleh nak login. Okey, jadi dekat sini semua tengok dekat kelas cikgu. Okey, gambar 5P ni kan. Okey, 5P ni gambar kelas cikgu. Ya, kalau cikgu ada gambar murid cikgu, cikgu boleh buh lah kat sini. Kalau cikgu nak tukar, okey, cikgu klik dekat atas ni. Ya. Cikgu klik pada upload ni. Cikgu boleh upload gambar sendiri ataupun cikgu ambil gambar kat sini lah. Okey, contohnya saya ajak sains, saya ambil benda hak berkaitan dengan sains lah, nampak rupa sains sikit okey lah kan. Okey. Saya ambil mikroorganisme, saya buh kat situ. Jadi saya tahu ni adalah kelas sains. Okey, cikgu-cikgu boleh pilih dekat situ gambar hak yang refer kepada apa subjek yang cikgu ajak. Cikgu Okay. Aman, Ya, nak ya. tanya sekejap, Cikgu Aman guna Boleh. web ke atau guna apps? Sebaiknya cikgu pakai web. Okey, Web, untuk Alright, belajar thank you. hari ni cikgu pakai web sebab saya pakai web, saya tak pakai app. Tapi nanti bila cikgu dah mengajak dengan pelajar-pelajar cikgu nanti, cikgu nak pakai app adalah lebih baik. Ya, app dia lebih stabil, lebih laju lah. Cikgu Ahmad, hello. Ya, ya. Cikgu Ahmad. Nak tanya, kalau misal kata pelajar tu, dia bukan pelajar KPM, dia tak ada ID MOE. Kita boleh invite guna Gmail biasa ke? Dia bukan pelajar KPM. Okey. Kalau dia bukan pelajar KPM tu cikgu dari mana? Saya daripada sekolah swasta, Kuala Selangor. Okey. Saya dah try. Okey, kalau sekolah swasta, cikgu jangan risau. Okey, cikgu boleh deploy Office 365. Ya. Office 365 ni cikgu boleh dapat percuma saja, tetapi dengan syarat sekolah cikgu kena ada laman web. Ya. Sekolah ada laman web tak cikgu? Ada. Okey. Bila dah ada, cikgu terus deploy je, free je deploy. Ya. Sebab Office 365 ni percuma. Lesen A1. Okey. Apa cikgu tak dengar? Lesen A1 untuk Office 365 ni percuma. Kalau untuk sekolah-sekolah lain, kebanyakan sekolah swasta lah. Dia PM saya tanya Cikgu Ahmad, boleh tak kami ni bukan guna, kami tak guna ID MOE. Boleh tak kami nak guna Microsoft Teams? Boleh. Okey, cikgu deploy saja. Okey, cara-cara untuk deploy Office 365 saya takkan ajak hari ni. Ya, kalau cikgu nak belajar, okey, nanti cikgu kontak dengan Cik Zul Helmi Microsoft. Ya, nanti dia boleh bagi tutorial macam mana nak deploy. Okey, deploy ni maksudnya cikgu macam minta lesen A1 dekat Microsoft. Itu kita panggil deploy. Tapi deploy saya tak ajak hari ni ya. Yang itu nanti cikgu sembang dengan Cik Zuhelmi ya. Okey. Boleh tak saya nak teruskan lagi? Boleh. Okey ya. Okey, tak boleh. laju nak? Boleh. Okey, boleh teruskan. Okey, boleh teruskan. Okey. Jadi objektif pertama kita untuk create kelas dah selesai. Okey, cikgu bagi tepukan cikgu. Wah, hebat semua. Dahsyat kan? Okey, untuk objektif pertama dah selesai. Lalu ni kita pergi objektif kita yang kedua untuk invite student. Okey lalu ni saya nak semua cikgu masuk ke saya punya group 5 Prisma. Okey, jadi macam mana cara dia? Okey. Hak ni cara paling susah sikit Okey, cikgu klik pada 3 titik. Okey, nampak 5 Prisma ni kan? Tengok belah kanan dia ada 3 titik. Okey, cikgu klik pada 3 titik ni, cikgu klik pada manage team. Okey sekali lagi saya tunjuk. Okey, klik pada 3 titik, klik pada manage team. Okey, nanti cikgu akan nampak paparan manage team dekat sini. Okey, setakat lah ni okey nah? Okey. Okey, lalu ni P dekat setting. Tengok kat sini, member, pending request, channel, setting. Okey, klik pada setting. Okey, kemudian cikgu terus ke bawah, dia ada tulisan team code. Dia tulis team code.
Okey, cikgu klik pada team code, klik pada generate. Okey. Lah ni saya dah cipta satu kelas saya ya. Saya punya team code dekat sini. Okey. Lah ni saya minta cikgu-cikgu tangkap gambar dulu. Nah, ambil gambar ni. Pakai handphone ataupun tulis. Cikgu ambil pen, cikgu tulis. J30 ya. Ni kosong dah. Hak ni kosong. Okey, J30 RSWM. J30 RSWM. Cikgu tangkap gambar tau cikgu. No? Dah. Okey. Kemudian cikgu pi dekat atas ni, dekat all team ni, cikgu tekan button back. Tekan all team ni. Ada? Cikgu akan back, dia akan pi dekat sini. Okey. Kemudian cikgu pi dekat kanan atas ni, cikgu klik join. Join or create team tu cikgu klik situ. Kemudian cikgu klik dekat join ni, cikgu copy masukkan yang tadi, kod tadi. Okey. Nanti bila cikgu klik, cikgu masuk kod tadi, cikgu klik pada join team, automatik nanti cikgu akan masuk dekat team yang saya dah buat. 5 Prisma ni. Ulang balik, saya dah lost. Tak join tadi. Ulang balik. Cikgu Aman, ulang balik Cikgu Aman. Kod tadi dah dapat belum? Daripada manage team tadi. Sebab tu saya kata cikgu kena tangkap gambar ni tu. Cikgu tak tangkap gambar, cikgu lost. Kalau boleh dekat handphone ni, handphone ni buka siap-siap kamera, angkat gambar. So cikgu tak lost sangat. Okey Jadi cara dia kat sini, cikgu tekan 3 titik. Okey, klik pada manage team. Cikgu, macam mana saya nak masuk file Prisma? Kejap cikgu, saya tengah ajak dah Sat Okey, cikgu tekan ni 3 titik ni. Okey, klik pada manage team. Okey. Kemudian cikgu klik pada setting. Okey. Dekat bahagian setting ni, cikgu tengok di bahagian bawah dia ada team code. Okey. Klik pada team code. Okey, nanti dia akan keluar satu kod. Okey. Sekarang saya minta semua copy kod ni. Copy. Okey Kalau ada handphone cikgu tangkap gambar cikgu. Screenshot. Kod ni dia generate sendiri ke? Cikgu nanti dekat tadi cikgu boleh generate kat sini. Cikgu yang kena generate kan untuk mula-mula. Okey. Bila cikgu dah generate okey, cikgu pi dekat atas ni dia ada tulis tu all team tu. Cikgu klik all team tu, nanti dia akan patah balik dekat depan. Okey. Cikgu Aman, saya tak jumpa all team. Ada cikgu, cikgu klik atas ni, ataupun cikgu tengok belah kiri tu dia ada tulis team tu cikgu. Dekat belah kiri ni. Cikgu tengok saya punya tu cikgu. Lah ni cikgu nampak tak saya punya mouse? Cikgu nampak tak mouse ni? Nampak. Nampak kan? Okey, cikgu pi dekat ikut mouse saya ni. Mata cikgu tengok mouse tu. Okey, pi dekat team. Pi dekat team tu. Okey, kemudian nanti cikgu tengok belah kanan. Okey, dia ada situ join or create team. Okey, kita klik dekat join or create team. Okey, nanti dia akan ada dua, satu create team, satu join or create team with code. Okey, cikgu masukkan kod tadi. Okey, kemudian cikgu klik pada join team. Okey, nanti automatik dia akan masuk dekat group yang kita dah buat tadi. Yang ni. Okey Setakat ini, siapa lagi yang tak boleh masuk? Okey, siapa yang dah masuk, saya minta cikgu tekan pada yang dekat bawah tu, start conversation. Okey, cikgu perkenalkan diri cikgu. Okey, Assalamualaikum. Saya Cikgu Aman dari SMK Jenjarom. Okey, cikgu perkenalkan diri cikgu dekat ruang conversation. Okey. Minta semua tulis type dekat ruang conversation tu supaya saya nampak. Okey, cikgu dah faham. Assalamualaikum. Salam cikgu.
Nak tanya kalau daripada phone macam mana nak join Boleh ke daripada phone? Saya Boleh. guna phone. Boleh. Saya klik link tu tadi. Nak sebelah mana Cikgu kena tekan join team tadi. Join team. Saya pun tak jumpa di mana button join ada team. cikgu. Cikgu cari ni, join or create team ni. Dia ada situ, join Sebelah or mana? create team. Cikgu Aman. Cikgu, join or create team tu. Cikgu Aman. Okey, baik saya cari. Dari phone just tekan 3 titik je join team. Cepat terus sampai. Okey semua dah belum? Saya nak tanya boleh? Boleh. Saya dah masuk kod tapi dia tak boleh join. Kenapa? Cikgu salah tulis kot. Cuba cikgu baca. J30RSWM. Sekejap ya, saya cek balik saya punya kod. Okey, team Tengok kod ya. capital. Okey, J sebut boleh cikgu? J30RSWM. Semua huruf kecil. Okey, semua kecil betul. Cikgu pakai ID apa tu? ID luar. Tak, ID ni nak matric. Matric tak boleh cikgu. Oh. Sebab yang ini ID MOE. Dia hanya restrict untuk MOE saja. Oh, okey. Dia tak boleh. ID cikgu tengok je lah. Apa cikgu? Cikgu hari ni saya tak ajak dalam lebih dalam tu tak ada. Hari ni cikgu belajar, okey, create team, okey, kemudian add student, lepas tu baru invite meeting. So cikgu tengok tak perlu masuk dalam team pun tak apa. So jangan risau. Okey, jadi saya tengoklah ni semua dah dapat masuk. Okey, cikgu Asrul pun dah masuk Okey, tahniah cikgu Asrul. Okey. Kemudian okey, yang saya ajar cikgu tadi tu, okey, itu adalah cara yang pertama yang kita boleh invite pelajar kita menggunakan team code. Okey, yang itu adalah cara yang paling susah. Cara paling susah cikgu Okey. Saya ajar cikgu cara yang kedua yang paling senang. Okey, nak dengar tak mau cikgu? Tak mau Okey, tak mau tak apalah. Okey, untuk cara yang kedua yang lebih mudah adalah cikgu add pelajar one by one. Okay, sebab apa? Sebab masa COVID ni mustahil cikgu nak bagi team code dekat pelajar. Biasanya team code ni kita bagi masa budak-budak tu dalam kelas. Contohnya cikgu duduk depan daripada satu laptop, cikgu bagi kod depa tekan. Masa tu relevan lah. Masalah ni tak relevan yang tu cikgu. Okey. Yang ini, yang kali kedua ni yang saya cadangkan adalah cikgu klik 3 titik ni. Cikgu klik pada add member. Jadi cikgu akan masuk key pelajar punya nombor tu satu-satu. Key in dia punya email mula huruf M tolak berapa-berapa tu lah, 7 ke berapa ke, 5 ke apa ke, macam tu. Dia start daripada M untuk murid. Cikgu minta dekat ID ni, ID pelajar ni nanti, cikgu minta dekat guru penyalahkan bestari sekolah. Macam saya dah minta satu kelas, saya siap. Saya minta dalam bentuk soft copy. Copy paste je, tapi dia tak boleh copy paste banyak-banyak. Dia kena copy paste satu. Tapi tak apa cikgu buat je. Saya pun buat macam tu. Saya copy satu, tak sampai 5 minit dah selesai. So jangan risau cikgu Kita pun duduk kat rumah ni tak boleh macam mana. Cikgu buatlah tu satu sampai selesai. Okey, itu adalah cikgu, cara yang tak kod tadi cikgu. Kod kelas tadi tak. Nak minta kod kelas. Okey tak cikgu? Aman. Boleh no? Okey Boleh, Jadi boleh. cara buat ni adalah dengan add member. Klik 3 titik add member. Add member ni cikgu kena key in satu-satu. Okey. Cara yang ketiga, ini yang paling senang. Cara yang paling senang adalah cikgu bagi link saja. Cikgu create link ni, cikgu P 3 titik ni. Cikgu P, sekali lagi saya ajar, klik 3 titik ni. Cikgu tekan ni, get link to team. Okey. Bila cikgu tekan saja get link to team, okey, ini adalah link team cikgu. Cikgu copy je.
Copy ni, lepas tu cikgu paste dekat budak punya apa nama? WhatsApp atau Telegram. Senang. Lagi dia klik je, dia terus join team. Macam cikgu join learning ya. Senang. No? Okay, tapi link ni sebaiknya cikgu pendekkan sikit sebab bila dia tengok panjang-panjang ni takut dia tak mau masuk. Okay, jadi cara untuk pendekkan dia, okay, boleh saya ajak tak cikgu? Kau tak mau ajak? Dah tahu dah. Boleh. Cikgu klik dekat tab atas ni, cikgu type bit.ly. Ya, type bit.ly. Okay, tak ada pula ni. Mana? Bit.ly. Boleh ulang ah. Okay, cikgu klik pada bit.ly.com. Ya, bit.ly.com. Bit.ly.com ni adalah salah satu aplikasi untuk memendekkan URL. Okay, jadi dekat sini cikgu klik, cikgu copy paste tadi, pastekan link hak panjang tadi. Kemudian cikgu klik pada shorten. Lah ni cikgu punya link dah pendek. Ya. Bila dah pendek tu barulah pi dekat pelajar punya WhatsApp atau Telegram, cikgu hantar dekat situ. Jadi pendeklah sikit, taklah dia terkejut. Cikgu bagi hak panjang-panjang, hak kita tengok pun cikgu buat ni panjang sangat ni. Ya. Kita bagi pendek kat dia. Jadi senang. Okey, setakat itu boleh tak cikgu? Boleh. Boleh follow nak? Saya ajak Boleh, ni insyaAllah. relax santai-santai je. Cikgu Aman jelas Boleh sangat. ulang sekali ya. Okey, jadi dua objektif kita dah selesai. Cikgu dah create team, cikgu dah invite pelajar. Ya. Jadi dua objektif dah selesai. Okey, lah ni saya nak pi ke objektif yang ketiga. Ya, objektif yang ketiga adalah macam mana cikgu nak create meeting. Ya. Bila cikgu create meeting ni, inilah kita nak buat remote learning ni. Ya. Okey, macam mana nak buat remote learning ni? Okey, cikgu pi dekat bawah. Okey, tapi hak ni cikgu tengok dulu. Jangan klik apa-apa. Tengok dulu dah. Sebab saya takut bila cikgu terklik, cikgu akan buat grup bawang hak baru. Cikgu tak nampak saya dah, cikgu buat grup hak baru. Grup apa? Video conference hak baru. Jadi hak ni tengok dulu. Okey. Jadi cikgu pi dekat conversation ni, cikgu tengok bawah ni. Okey, dekat bawah ni dia ada format, okey, dia ada attach, okey, emoji, GIF, stiker dan juga meet now. Okey, semua klik pada meet now. Hak lambang kamera tu. Ya, cikgu meet now allow. Pastikan tekan allow. Kalau tak tekan allow nanti dia tak nampak. Okey. Can continue without, continue with video I sure. Pasal apa pula ni? Oh, sebab lah ni saya tengah guna. Okey. Continue without audio. Tak apalah. Okey. Okey, jadi bila cikgu klik saja meet now tu nanti, okey, dia akan keluar macam ni. Okey, kenapa page saya ni kosong? Sebab lah ni saya tengah guna video. Saya tengah guna kamera. Sebab tu dekat sini hitam, ya. Okey. Kemudian dekat sini want to add subject. Okey, dekat jap. Semua boleh dengar tak? Boleh Cikgu Aman, boleh. Boleh teruskan. Senyap ya, risaulah lagi tak dengar. Okey ya. Okey, jadi dekat sini want to add subject. Okey, cikgu masukkan kelas cikgu. Sign. Saya sign lah. Kalau cikgu ikut cikgu lah, cikgu ajak apa? Sign, kalau boleh sign spesifik. Hari ni saya nak ajak sign gerakan. Okey. Sign je Sign bab 5. Gerakan. Sign tingkatan 5. Spesifik lagi. Kalau boleh spesifik cikgu. Ya. Sign tingkatan 5 bab 5 gerakan. Dia punya topiknya gerakan. Okey. Bila cikgu nak buat video call dengan pelajar, cikgu klik je meet now ni. Lepas tu cikgu bolehlah buat video call. Tapi jangan klik load ni. Cikgu klik load ni sekejap lagi. Cikgu buat satu lagi grup bawang hak baru. Jadi tunggu sat. Ya. Cikgu nanti cikgu habis pada kita punya webinar ni. Cikgu klik sendiri. Buat sendiri. Hak ni jangan terklik lagi. Hak ni kau nak cikgu buat channel baru. Ni dah ada lah atas ni. Saya dah tengok dah orang buat channel baru. Ni geng-geng Linus ni. Saya tak dah cakap dia dah klik lah. Okey Jadi bila cikgu dah klik meet now nanti, dia akan keluar macam ni cikgu. Sakna? Mana hilang? Dia akan keluar macam ni. Ya.
Dia akan keluar macam ni. Okey. Boleh nampak tak paparan saya lah ni? Boleh? Boleh nak? Okey. Boleh. Jadi dia akan keluar team macam ni. Okey. Jadi lah ni, macam mana kita nak dapatkan link? Itu paling penting. Pasal apa? Sebab kalau pelajar kita dah install dekat handphone dia, tak apa dia boleh terus masuk. Sebab dia masuk je team, dia klik je join. Maksudnya tak perlu link pun tak apa. Untuk budak yang dah install dekat handphone Microsoft Teams dan dia dah login guna ID Portal Digital Learning, tak ada masalah. Tetapi untuk murid yang tak ada ID, ya, okey, ataupun dia tak boleh nak masuk, okey, kita kena bagi link sebab kita boleh invite as guest. Ya, dia boleh join as guest. Macam mana kita nak copy dia punya link tu, macam mana nak cari? Yang ini yang technical sikit. Okey, sebab dia macam ni. Kalau